Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد InsyaAllah pada hari ini kita akan baca sambungan matan Aqidah Tahawiyah dan kita akan masuk pada perenggan yang baru, iaitu mensyarahkan kata-kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa nusaddiquhum kulluhum ala ma ja'u bihi. Wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih, dan kita beriman kepada semua itu. Semua itu adalah semua perkara yang disebutkan sebelum ini berkaitan dengan rukun iman yang 6. Berkaitan dengan rukun iman yang 6 yang disebutkan pada matan yang lalu, iaitu matan yang berbunyi wal imanu huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Jadi orang yang beriman, kata Abu Ja'far At-Tahawi, wa nahnu di sini adalah orang Islam, dan kita iaitu ahli sunnah wal jamaah dan umat Islam, mu'minuna bidzalika kullihi, beriman dengan kesemua, beriman dengan segala yang tersebut itu, iaitu semua rukun iman. Iman bukan terhad pada 6 perkara tersebut. 6 perkara itu merupakan rukun, dan kita tahu bahawa iman mencakupi segala perkara berkaitan dengan agama. Seperti mana sebahagian berhadis menunjukkan bahawa iman itu lebih daripada 6. Al-imanu bid'un wa sab'una, al-iman bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu lebih daripada 70 cabang. Setengah lafaz sebut al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatil adha anit tariq. Paling tinggi sekali adalah kalimah la ilaha illallah, dan yang paling bawah adalah membuang gangguan dari jalan. Wa syu'batu wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu itu sebahagian daripada iman. Jadi perkara yang perlu kita beriman dengan banyak. Kita beriman, kita tak berani, namun 6 perkara ini adalah asas dan rukun kepada keimanan. Jadi kita beriman dengan segala yang tersebut itu. Wa nahnu mu'minuna bidzalika kullihi. Kemudian di-highlightkan satu perkara. Kata Syekh, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, dan kita tidak membeza-bezakan. Kita tidak membeza-bezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Iaitu dalam bab apa? Dalam bab beriman. Tak boleh kita menerima sebahagian dari rasul dan menolak rasul yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh
Ahlul Kitab. Kaum Yahudi menerima nabi-nabi dan rasul-rasul sampai pada Nabi Musa alaihi salam. Manakala Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak, mereka beriman dengannya. Kaum Nasara beriman sampai Nabi Isa. Nabi Muhammad mereka tidak beriman dengannya. Ahlul Islam beriman dengan keseluruhan nabi-nabi dan rasul-rasul dan tidak membeza-bezakan atau tidak memisah-misahkan. Nufarriqu lebih tepat itu tidak memisah-misahkan antara rasul dengan yang lain. Kerana dakwah mereka satu, mesej mereka satu. Kenapa beriman dengan yang satu tolak yang lain sedangkan apa disampaikan sama? Agama mereka sama. Ajaran yang mereka bawa tidak ada perbezaan. Akidah tidak berubah. Dan syariahnya tak berubah dengan asas yang sama, iaitu buat apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Bab syariat tak ada perubahan dari segi prinsipnya. Bab syariat, buat apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang dan ikut undang-undang Allah. Perubahan bukan berlaku kepada ajaran, tetapi perubahan berlaku pada perintah Allah. Kita tak boleh nak limitkan, nak hadkan Allah dah keluarkan satu hukum, zaman dulu tak boleh ubah. Kita tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala bebas. Allah Tuhan yang Maha Perkasa. Allah boleh perintahkan satu perintah dan Allah boleh batalkan perintah tersebut. Allah boleh gantikan dengan satu perintah yang lain. Allah boleh haramkan apa yang Allah nak haramkan. Allah nak dan perkara ini merupakan hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dari nabi dan rasul-rasul bawa perkara yang sama. Semua berkaitan dengan maklumat, tak ada bercanggah satu sama lain. Bab maklumat, bab khabar tidak ada percanggahan. Sebab itu tidak ada nasah dan mansukh pada bab khabar, bab berita. Bab berkaitan dengan iman keseluruhannya. Sama ada khabar berita tentang umat terdahulu atau khabar berita berkaitan dengan apa yang berlaku pada masa akan datang. Semua nabi-nabi rasul-rasul ceritakan tentang hari kiamat, cerita tentang tanda kiamat, cerita tentang kedatangan Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan tentang kematian, mereka ceritakan tentang syurga dan neraka dan segala-galanya. Apa yang kita belajar dalam syariat Islam berkaitan dengan maklumat-maklumat iman, itulah yang disampaikan oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Bab agama, bab perintah Allah, semua taat kepada Allah. Bab syariat artinya bab melaksanakan perintah Allah. Mereka buat apa yang Allah suruh, mereka tinggalkan apa yang Allah larang. Mereka beriman dengan apa Allah beritahu dan mereka beriman dengan qada qadar dan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beza? Nabi Muhammad sendiri, seorang nabi itu sendiri berlaku nasah dan mansukh dalam syariatnya sendiri. Ada sesuatu perkara yang diharamkan pada satu ketika kemudian dihalalkan, ada perkara yang dihalalkan pada satu ketika kemudian diharamkan, dan itu perkara yang diketahui dan diterima oleh seluruh umat. Kalau dalam syariat Nabi sendiri berlakunya nasah dan mansukh, malah Al-Quran sendiri berlakunya nasah dan mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Memang berlaku nasah dan mansukh dalam kalamullah sendiri. Maka nasah dan mansukh berlaku dalam perintah Allah antara Nabi dengan Nabi yang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha gagah perkasa. Pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah yang berkuasa mutlak. Kalau kurang kuasa, artinya kurang kuat. Ada kelemahan. Makin pecah kuasa, makin kurang kekuatan yang ada. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha berkuasa, maha gagah perkasa, Tuhan yang maha melakukan apa yang dikehendaki,
fa'alul lima yurid. Dan kehendak Allah itu bergantung kepada hikmahnya. Allah yang tahu, bergantung pada ilmunya. Jadi tidak ada sedikit pun perbezaan antara nabi-nabi dan rasul-rasul. Tinggal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang tinggal taat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita tidak beza-bezakan. Kita tak pisah-pisahkan antara nabi-nabi dan antara seorang nabi dengan rasul-rasul yang lain. Kalau kita tolak satu daripada nabi dan terima yang lain, apa dasarnya? Kenapa anda menerima rasul itu? Atau contoh kita tanya pada Yahudi, kenapa anda terima Nabi Musa dan tolak Nabi Isa? Apa alasan terima Nabi Musa? Nabi Musa adalah Rasulullah, yang lain pun Rasulullah. Nabi Isa menyampaikan kalamullah, Rasul lain pun menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Nabi Musa ada mukjizat, Nabi lain pun ada mukjizat. Tak ada alasan. Jadi orang yang membeza-bezakan atau memisahkan antara Nabi atau Rasul dengan Rasul yang lain ialah orang yang tak beriman hakikatnya. Dia tak nak taat, tak nak ikut. Itu semua alasan dia. Alasan nak menerima sebahagian perkara dan menolak sebahagian yang lain. Wa nusaddiquhum kulluhum, dan kita mempercayai mereka keseluruhannya, kesemua mereka. Ala ma ja'u bihi, atas ajaran, membenarkan semua ajaran yang mereka bawa. Ini matan. Matan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Syarah. Isyarat menunjukkan perkara yang wajib diimani secara terperinci yang telah dibincangkan sebelum ini. Isyarat kat mana? Mana Syekh kata zalika wa nahnu mu'minuna bidzalika kullihi. Kami beriman dengan semua demikian itu. Itu tu yang mana? Apa yang disebutkan sebelum ni, kaitan dengan rukun-rukun iman. Kata Syekh, kita tidak memisahkan antara rasul-rasulnya, iaitu la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Apa maksudnya? Bermaksud kita tidak memisah-misahkan antara seorang rasul-rasulnya dengan beriman kepada sebahagian dan kufur terhadap sebahagian yang lain. Itu maksud la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tak pisahkan antara nabi dan rasul. Artinya kita beriman dengan semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebaliknya kita beriman dan membenarkan semua mereka. Ini kerana sesiapa yang beriman dengan setengah mereka dan kufur dengan setengah yang lain bermakna kafir kepada keseluruhan. Sebab macam yang sebut tadi, kalau tolak satu artinya tolak semua. Sebab apa? Sebab mereka tak sampaikan satu ajaran yang berbeza. Hakikatnya kalau kita tolak suatu rasul, kita tahu itulah ajaran rasul yang lain. Kalau mereka tolak satu, hakikatnya mereka tolak yang lain. Menafikan seorang rasul artinya menafikan semua rasul-rasul. Yang tinggal, kenapa nak terima Nabi Musa, tolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad? Hawa nafsu. Itu adalah hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Dan mereka berkata, kami beriman dengan sebahagian dan kami kufur dengan sebahagian, dan mereka ingin mencari jalan, iaitu untuk mengambil jalan tengah atau mengambil jalan yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka nak ambil jalan yang lain antara dua jalan tersebut, antara dua baina dzalik, antara nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu mereka ingin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak nak ikut jalan yang dibawa oleh mereka. Jadi
Kalau mereka bezakan antara Nabi dan Rasul, hakikatnya mereka cari jalan lain. Mereka nak cari jalan lain. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka ini adalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Betul-betul kafir. Nah. Jadi kalau ada orang tolak seorang Nabi, mereka betul-betul kufur. Ini kerana makna yang menjadi punca dia beriman dengan rasul-rasul yang mereka percaya ada pada rasul yang mereka tidak iman itu. Makna konten, maknanya isi kandungan dan sebab mengapa mereka beriman dengan seorang rasul. Sebab itu wujud pada nabi-nabi yang lain, pada rasul nabi yang lain. Rasul yang tidak diimani itu datang membenarkan seluruh rasul yang lain. Maka dia tidak beriman dengan setengah rasul, maka dia kafir terhadap rasul yang diimaninya mengikut dakwaannya, kerana rasul itu datang membenarkan seluruh rasul yang ada. Membenarkan artinya bukan kata iya saja, mereka datang bawa benda yang sama. Orang dulu sebut ajar satu perkara, Nabi yang kemudian membenarkan artinya bawa mesej yang sama, menyatakan dulu ajaran dulu adalah betul. Bawa ajaran yang sama itu artinya membenarkan. Artinya membenarkan. Maka dengan itu dia menjadi kafir sebenar, sedangkan dia menyangka dia beriman. Jadi kalau orang beriman dengan sebagai rasul, tolak sebagai rasul, dia kata nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd. Dia kata kami beriman dengan sebahagian dan kami kufur dengan sebahagian. Dia rasa dia beriman dengan sebahagian, hakikatnya dia kufur terhadap keseluruhan ajaran Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya. Maka dengan itu dialah orang yang paling rugi, yang perjalanan hidupnya di dunianya sesat, sedang mereka menyangka mereka telah berbuat baik. Ini orang kafir, semua orang kafir, terutamanya Ahlul Kitab, mereka sangka mereka Ahlul Kitab. Pegang kitab Allah, cerita tentang Allah, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang kalamullah, dan merasakan diri mereka orang yang beriman. Hakikatnya mereka kufur. Hakikatnya mereka kufur dan mereka ahli neraka. Jadi la nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak membeza atau tidak memisah-misahkan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Okey, ini teks yang disampaikan. Ayat ini dijadikan alasan oleh golongan pluralisme untuk di sebaliknya. Tadi kita kata kita beriman dengan semua rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Jadi mereka kata, jadi kita kita beriman dengan semua rasul-rasul. Maka apa salahnya kita satukan agama? Semua agama sama? Kenapa perlu asing-asing? Ini syubhah mereka bawa. Bukan syubhah, kebatilan yang mereka bawa. Dah jelaslah batil. Mereka kata, ayat ni adalah kita tak bezakan antara Nabi dan Rasul. Kaum Yahudi beriman dengan Nabi Musa. Kaum Nasrani beriman dengan Nabi Isa. Umat Islam beriman dengan Nabi Muhammad. Dan semuanya berasal daripada Ibrahim, jadilah Ibrahimiyah. Semuanya berasal daripada Allah semua sekali. Dia jadi pluralisme. Semua agama boleh terima. Kalau yang ada pluralisme atas dasar kutub samawiyah. Ada yang jadi pluralisme atas dasar kemanusiaan. Semua agama baik, semua buat baik. Dia ada dasar yang berbeza untuk bersatu. Tapi hakikatnya semuanya batil. Orang yang mengajak kepada pluralisme artinya orang yang jahil dan hilang identiti diri. Dan dia tak tahu, dia tak kenal apa yang dimiliki olehnya. Dia buka kedai, jual iPhone ori. Datang peniaga tepi jalan, jual iPhone palsu.
Satu iPhone ori, yang kedua iPhone palsu, iPhone tiruan. Jadi orang yang memiliki iPhone yang ori berpakat-pakat untuk campurkan iPhone. Sekali kan, samakan. Ini yang orang jahil ni. Dia jahil dengan apa yang dimiliki. Kalau geng yang bawa iPhone palsu, tak apalah, memang dia palsu. Dia memang nak samakan je. Geng peniaga bawa iPhone palsu, dia memang nak samakan. Sebab tu semua agama selain agama Islam, mereka redha dengan pluralisme. Mereka suka cerita agama ni sama. Semua baik. Jangan cerita agama ni betul tak betul. Kita dengan bawakan semua agama suruh buat baik. Kita kata betul, semua agama suruh buat baik, tapi bukan semua agama tu hak. Dia suruh buat baik, tapi bukan semua agama itu hak. Yang kita nak bincangkan agama di sisi Allah. Agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Islam yang mengajak kepada penyatuan agama, ketahuilah dia jahil dan dia tak tahu nilai agama dia, sebab dia dah terlalu jauh daripada agama, tak kenal di mana kelebihan dan keunggulan agama dia. Betul, Islam tak reda. Satu-satunya agama yang tak reda untuk disatukan dengan mana-mana agama adalah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Walaupun mereka berada di tengah-tengah lautan manusia yang kufur pada Allah, mereka tetap tahu nilai agama yang ada pada diri mereka. Mereka tidak menjual agama mereka dengan apa-apa keuntungan dunia. Ditanyakan kepada Lajnah Daimah tentang seruan ini. Dan seruan ini berlaku di seluruh dunia untuk menyatukan agama. Dibuat masjid, gereja, kuil dan sebagainya di satu tempat. Seruan untuk mencetak Al-Quranul Karim bersama dengan kitab Bible, kitab Injil dan berapa buah kitab yang lain dicetak dengan satu kulit. Seruan untuk meringkaskan Al-Quran, ringkaskan Bible, ringkaskan isi kandungan kitab lain atas alasan kitab tematik, mana ikut tajuk tertentu, maudu'i. Seruan untuk memetik, nak gabungkan. Ini kerja orang kafir. Tu, kalau ada orang Islam buat begitu, dia sebenarnya kafir. Dan soalan ini ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Saya baca, tengok tadi. Dan satu susunan yang cantik jawapan, jadi anda tak perlu ni, anda ambil je jawapan yang ringkasan daripada apa disebutkan oleh Lajnah Daimah. Bila ditanyakan tentang ada seruan daripada media untuk menyatukan agama di bawah satu bumbung, malah seruannya bukan buat berdekatan, satu rumah ibadah dikongsi bersama. Itu yang ingin dilakukan. Agama kufur memang suka. Macam saya sebut tadi lah, geng-geng iPhone palsu. Suka nak diletakkan sekali dalam kaca, dalam kedai ori. Itu memang tidak syak. Sebab itu kenapa kita mempertahankan agama Islam dan nilai-nilai Islam. Okey, kita tengok apa yang Lajnah Daimah jawab. Okay. Soalannya begitulah tentang golongan pluralisme, seruan untuk satukan agama. Kita tengok jawapan. Kata Lajnah, selepas kami meneliti soalan dan kami buat jawapan beberapa kesimpulan yang ringkas. Walaupun panjang ni, jadi ana jawapan yang ringkas disebutkan oleh Lajnah Daimah itu ana ringkaskan lagi pada poin-poin yang penting saja. Pertama, kata Lajnah, sesungguhnya
asas akidah umat Islam atau asas akidah dalam Islam, inna min usulil i'tiqadi fil Islam al-ma'lumati min ad-din bid-darurah, yang diketahui secara pasti dalam agama ini, yang telah diijma'kan oleh seluruh kaum muslimin, bahawa tidak ada di atas muka bumi ini agama yang benar di sisi Allah kecuali Islam. Ini prinsip pertama. Pergilah mana sekalipun, umat Islam secara keseluruhannya ijma' bahawa tidak ada agama yang hak kecuali agama Islam. Dan agama Islam adalah agama yang menutup segala agama yang lain. Perintah Allah yang terakhir dan tak ada perintah lain yang boleh memansuhkannya. Agama Islam itu adalah agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, agama semua nabi-nabi sebelumnya, kerana mereka adalah nabi-nabi dan rasul-rasul yang menyampaikan mesej daripada Allah dan menyampaikan perintah dan larangan Allah. Perintah Allah yang terakhir adalah yang termaktub dalam ajaran Islam. Nabi Musa pun ajak ikut perintah Allah. Dalam agama Nabi Musa ada nasah dan mansukh. Dalam agama Nabi Isa sendiri ada nasah dan mansukh. Dalam ajaran Islam sendiri ada nasah dan mansukh. Namun perintah terakhir yang sempurna itu ada dalam ajaran Islam. Dan agama Islam menasahkan seluruh agama-agama yang terdahulu. Maka tidak berbaki agama yang benar, hanya agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang ingin cari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di hari akhirat dia tergolong dari kalangan orang-orang yang rugi. Itu pertama. Ajaran Islam, agama yang benar hanya agama Islam. Ini poin yang penting. Poin yang kedua. Antara asas akidah Islam bahawa Al-Quranul Karim adalah kitab terakhir. Tadi highlightkan agama, sekarang highlightkan kitab. Al-Quranul Karim adalah kitab Allah yang terakhir yang diturunkan. Dan kitab ini menasahkan semua kitab-kitab yang terdahulu. Dan bukan sekadar menasahkan, wa muhaiminan alaih, dan segala kandungan kitab-kitab terdahulu ada terkandung dalam kitab Al-Quranul Karim. Maka tidak berbaki kitab yang perlu dipegang kecuali kitab Al-Quranul Karim. Semua kandungan yang benar dan patut diketahui dalam ajaran kitab-kitab terdahulu ada dalam Al-Quranul Karim. Segala penipuan dan pemalsuan yang dibuat oleh kitab dahulu telah disaring dan dibuang daripada Alkitab, dan ianya bersih ada dalam kitab Al-Quranul Karim. Dan Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Nanti orang kata, memanglah baca ayat Quran, ajaran awak, kita tak cerita kepada agama lain. Kita bercakap tentang orang Islam yang ajak pada pluralisme. Kalau dia betul-betul percaya pada Al-Quran, di Quran kata, tak ada agama selain agama Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Yang kedua, Al-Quran, kitab yang kita wajib beriman dengannya adalah kitab Al-Quranul Karim. Kita beriman dengan semua kitab secara umum. Namun bukan bererti kita mencungkil dan mencari isi kandungan kitab yang lain, sebab semua kandungan kitab yang lain telah termaktub dalam Al-Quranul Karim, dan Quran bersih daripada sebarang pemalsuan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Yang ketiga, sesungguhnya kitab Taurat dan Injil telah dinasahkan oleh Al-Quranul Karim. Ini highlight kepada kitab yang ada pada tangan selain umat Islam, ialah kitab Taurat dan Injil.
Sesungguhnya kandungan kitab Taurat dan Injil, kitab Taurat dan Injil telah dinasahkan oleh Quranul Karim. Dan dalam kedua kitab ini telah berlakunya pengubahan oleh tangan-tangan manusia, sama ada dengan penambahan atau dengan pengurangan. Seperti mana yang ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Ayat Quran banyak dibawa. Antara ayat yang penting dalam surah Ali Imran, Allah sebut wa inna minhum la fariqan yalwuna bi alsinatihim bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Dan sebahagian daripada mereka, iaitu kaum Yahudi dan Nasara, ada satu kumpulan yang membelitkan lidahnya meniru seolah-olah membaca Alkitab untuk disangkakan bahawa itu adalah Alkitab, sedangkan apa yang disebutkan itu bukan daripada kitab. Wa yaquluna huwa min indillah, dan dikata ini datang daripada Allah. Wa ma huwa min indillah, sedangkan kalam tersebut bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta ke atas Allah, sedangkan mereka sedar dan mereka tahu. Dalam surah Baqarah Allah kata fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Thumma yaqulun, kemudian mereka berkata hadza min indillah, ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, liyashtaru bihi thamanan qalila, kerana mereka nak jual kitab dengan harga yang murah, itu dengan untuk dapat keuntungan duniawi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah ke atas mereka di atas apa yang dituliskan oleh tangan mereka. Fawailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah di atas apa yang mereka dapat daripada usaha tersebut. Pendustaan yang mereka buat, celaka. Hasil yang mereka dapat daripada penipuan tadi, apa yang mereka kejarkan, hasil itu juga Allah kata celaka. Kedua-duanya. Jadi, itu nombor 3. Kitab Taurat dan Injil yang ada telah berubah. Dan telah dinasahkan oleh Quran, dan Quran mengandungi segala kebenaran yang ada pada kitab Taurat dan Injil. Yang keempat, antara usul i'tiqad dalam Islam, usul akidah umat Islam, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi dan rasul. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Akan tetapi Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup segala nabi-nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Maka tidak berbaki seorang nabi pun untuk kita ikut. Ikut Nabi Muhammad artinya kita ikut dengan keseluruhan nabi-nabi dan rasul-rasul. Ikut Al-Quranul Karim berarti kita ikut keseluruhan Alkitab. Ikut ajaran Islam berarti kita ikut semua ajaran nabi-nabi dan rasul dan agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Okey, seterusnya yang kelima. Antara usul dalam agama Islam, iaitu asas dalam akidah Islam, adalah wajib beriktikad bahawa kaum Yahudi dan Nasara, apatah lagi kaum yang lain, ni kat ahli kitab, mereka adalah kafir. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Semua kafir. Ahli kitab itu adalah dari kalangan orang-orang kafir, di kalangan ahli kitab wal musyrikin. Munfakkin, tidaklah mereka meninggalkan cengkaman agama asal mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga kamu bawakan keterangan yang nyata di depan mata mereka. Ya, Allah suruh berdakwah dengan bayyinah, dengan
hujjah. Dan dalam surah yang sama, ayat yang 6, Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, tempat mereka adalah dalam neraka Jahannam. Mereka kekal selama-lamanya. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk manusia. Bab agama. Jelas. Quran kata mereka kafir. Walaupun mereka ahli kitab. Jangan kelirukan dengan istilah ahli kitab bererti mereka adalah ahli haq. Tidak. Ahli kitab, mereka dapat Alkitab. Tapi Allah terangkan kedudukan ahli kitab. Bukan sebagai orang Islam, tapi dalam kategori orang-orang kafir. Dan di akhirat, mereka masuk neraka. Dan Allah kata, khalidina fiha. Kekal selama-lama. Itu kafir betul lah. Kalau masuk neraka, keluar balik, dia buat dosa. Agama dia masih betul, cuma dia buat penyelewengan, jadi tak kafir. Dia tipu-tipu dalam kitabullah ni, dia masih percaya pada Allah, dia beriman lah. Jadi dia kena bakar kat neraka kejap, dia masuk balik, dia dikeluarkan daripada neraka, masuk, artinya dia masih Islam. Tapi Allah kata khalidina fiha, oh kafir betul. Perbuatan dia kufur akbar. Jadi apa tinggal? Tak boleh nak satukan. Yang keenam, di atas usul-usul yang disebutkan dan hakikat syariah yang kami bawakan, sesungguhnya seruan untuk menyatukan agama atas dasar ini adalah seruan yang keji, dan tujuannya adalah untuk mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, dan lebih penting adalah untuk meruntuhkan ajaran Islam itu sendiri. Kalau orang datang, kan, jenama palsu datang, kemudian yang lama kena terima. Habislah semua bisnes. Semua bisnes. Lingkup. Tiap-tiap kali datang jenama palsu, katalah, apa jenama yang famous? Adidas. Kasut Adidas, cantik. Datang je, kopi ori, kena terima. Kita letakkan sekali. Datang palsu, letakkan sekali. Itu kalau kualiti, kopi ori. Kalau datang bawa, tak ada kualiti, nak letakkan sekali. Kalau kopi ori, nampak macam ori, okey lagi lah, ada kualiti. Tapi agama yang ada agama palsu. Nak disekalikan dengan agama Islam, agama Allah. Dia tak boleh terima. Dan benda ni jangan takut. Kerja cerita sama kita. Tak ada nak kutuk agama lain. Inilah kepercayaan kita. Kalau tak buat apa kita nak tegas, nak bertegas agama Islam? Masuklah agama sekalipun. Umat Islam kena tahu prinsip dan akidah umat Islam. Dan ini adalah prinsip yang disepakati. Yang ketujuh, kesan daripada dakwah atau seruan penyatuan agama ini adalah untuk mengilghaqkan atau membuang perbezaan antara Islam dan kufur. Satu je. Tak ada beza antara Islam dan kufur. Tauhid dengan syirik, tak ada beza. Itu je. Itu sahaja tujuannya. Dan itulah kesan yang timbul daripada seruan menyatukan antara agama. Penyatuan agama bukan untuk mensatukan, tapi untuk meruntuhkan ajaran Islam seperti yang disebut tadi, dan untuk menyamakan antara syirik dan tauhid, antara iman dan kufur,
hakikatnya seruan ini seruan untuk meruntuhkan agama. Yang ke-8, ini tegas. Seruan kepada penyatuan agama sekiranya datang daripada seorang Muslim, ini dikira seruan riddah, seruan untuk murtad daripada ajaran Islam. Ini ditegaskan oleh Lajnah Daimah. Orang Islam yang menyeru kepada penyatuan agama, dalam arti kata semua agama adalah hak dan benar, tak ada beza antara agama lain, ini adalah seruan untuk murtad, tinggalkan agama, dan seruan kufur. Yang ke-9 disebutkan dah seruan kafir. Macam mana pun kena tegakkan hujah lah. Seperti bila kita hukumkan seorang itu sebagai seruan riddah atau kufur, kita tak hukumkan dia kafir terus. Sebab kadang-kadang dia jahil. Dia bercakap bukan belajar pun. Tak pernah sekolah. Dia kata sekolah, saya belajar sampai institusi sekian dan sekian. Yalah, awak masuk institusi bidang apa? Kalau bidang agama sekali pun, apa gunanya? Pergi ke kilang Adidas palsu. Kemudian kata saya lama kerja kat kilang. Jangan pergi belajar di tempat yang bawa Islam palsu. Kita nak Islam yang hak, yang berasal daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu Islam yang benar. Kemudian ada asas-asas hukum-hukum yang disebutkan. Satu, tak boleh pada seorang Islam menyeru kepada seruan ini. Yang kedua, tidak diharuskan seorang Muslim yang beriman dengan Allah dan beragama dengan agama Islam, beriman dengan Nabi sebagai seorang Rasul, menyokong pemikiran ini. Yang kedua, tidak harus bagi seorang Muslim mencetak kitab Taurat dan Injil secara berasingan, apatah lagi nak campurkan dengan Quran. Orang Islam jangan pula, kita ni masyarakat majmuk, jadi kita perlu sebarkan kitab Taurat dan Injil. Mereka juga perlu kenal agama mereka. Cetak orang Islam tu. Nak cetak, biarlah mereka cetak sendiri. Nak berikan kebebasan, mereka bukan miskin pun. Mereka lebih kaya. Tak payahlah nak guna harta umat Islam untuk mencetak kitab-kitab kufur. Haram menggunakan harta umat Islam untuk mencetak kitab-kitab kufur. Nak pakai, nak buat, bebas. Dengan infak mereka sendiri. Dengan nafkah mereka sendiri. Bukan datang daripada orang harta umat Islam. Umat Islam haram mencetak kitab-kitab Taurat dan Injil dan semua kitab-kitab yang lain untuk secara berasingan, apatah lagi ingin disatukan dan disekalikan dengan kitab Al-Quranul Karim. Kerana soalannya tanya berkaitan dengan perkara itu. Dan yang ketiga, tidak harus bagi seorang Muslim menerima seruan untuk membina masjid, kuil dan gereja dalam satu mujamma', dalam satu tempat yang sekali. Tak boleh. Sehingga tidak disalah anggap bahawa semua agama adalah sama. Baitullah, rumah-rumah Allah ada kemuliaannya. Yang ke-10, hendaklah diketahui bahawa berdakwah kepada kufar secara keseluruhannya, seorang kafir, dan berdakwah kepada ahli kitab secara khususnya, berdakwah iaitu berdakwah orang kafir secara keseluruhannya dan ahli kitab kepada agama Islam adalah wajib. Kalau kita sayangkan mereka, dakwah dan sampaikan kebenaran. Mereka tak rugi. Kalau berniaga,
Orang jual kasut palsu, kasut apa? Kasut tiruan tadi. Mereka rugi. Sebab apa? Mereka tutup kedai. Tapi orang yang tinggalkan agama kufur, mereka tak rugi. Agama, bila masuk agama Islam, tak ada apa yang mereka rugi. Apa yang mereka tinggalkan, kekufuran tersebut, Allah ampunkan. Kebaikan yang mereka pernah lakukan ketika mereka belum masuk Islam, tidak dimusnahkan. Ada orang-orang yang baik, yang bersedekah, orang-orang yang membantu mangsa-mangsa banjir, mangsa kebakaran, mereka bukan Islam. Kalau mereka masuk Islam, Islam hanya memusnahkan keburukan-keburukan. Masuk Islam, keburukan terhapus, kebaikan masih kekal. Dan semua kebaikan Islam itu dapat mereka kecapi. Tak kurang sedikit pun daripada apa yang dimiliki oleh orang Islam. Jadi dia tak cerita tutup kedai rugi ya. Rugi kalau benda tu ada nilai. Kalau kasut tiruan Adidas tadi, kasut tiruan Skechers tu, dia ada harga lagi di sisi manusia. Tapi semua ajaran selain daripada ajaran Allah tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak rugilah. Perumpamaan nak kata jenama itu tak mudah faham, tapi hakikatnya nilainya tak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan bebanan, meninggalkan sampah, tinggalkan perkara yang kotor bukanlah satu kerugian. Bab ni tajuk yang bab ni kena tegaslah. Dalam keadaan kita highlight sekali lagi, kita bercakap kepada orang Islam agar tahu nilai agama yang ada pada diri mereka. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak bezakan tidak pisahkan seorang rasul dengan rasul yang lain, bukan bererti kita beriman dengan semua agama. Erti beriman dengan semua rasul terdapat dalam ajaran Islam. Erti beriman dengan semua agama di bawah rasul-rasul terdapat dalam Islam. Sama juga erti wasatiyah. Erti wasatiyah, agama Islam, agama yang pertengahan, terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Bukan ambil yang hak dan batil, ambil tengah-tengah, yang dibuat oleh golongan ahli batil. Islam agama yang tengah, agama pertengahan, bukan bererti kita bawa ajaran Islam pergi matchkan dengan ajaran yang bukan Islam, kemudian kita ambil jalan tengah. Bukan itu caranya. Dalam ajaran Islam itu ada wasatiyah. Dalam ajaran Islam itu ada keadilan. Dan ayat-ayat begini adalah ayat yang paling penting untuk orang yang belajar akidah. Supaya makin kita belajar akidah, kita makin yakin dengan agama. Lepas tu pelajaran-pelajaran begini yang sepatutnya ditegaskan dalam pelajaran akidah. Bukan perdebatan. Perdebatan dengan ahli bid'ah, perdebatan dengan agama sekian dan sekian, perdebatan yang ada, itu hanyalah dibincangkan apabila ada keperluan. Asasnya adalah bina keyakinan terhadap agama yang ada pada kita. Bina keyakinan dengan akidah yang kita miliki. Apabila kita katakan perkara ini kepada agama-agama lain, ketahuilah begitu juga prinsipnya berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan golongan ahli bid'ah yang lain. Mungkin kot contoh ahli bid'ah lebih sesuai dengan Nike palsu. Mereka ada sikit nilai agama. Dengan iPhone palsu nampak lebih kurang.
Jadi apa yang kita katakan kepada agama yang lain yang batil, itulah kita katakan kepada akidah yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Cuma apa beza dia? Orang yang kufur atau agama kafir, dia beza 100%. Habis. Khalidina fiha. Kalau masuk neraka selama-lamanya. Tapi ahli bid'ah, yang masih lagi Islam, yang tak jatuh pada kufur, perbezaan mereka dengan ahli sunnah adalah dibezakan berdasarkan kepada sejauh mana mereka berbeza. Bila kita hukumkan satu perkara itu sebagai bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, semua sesat adalah neraka, kita tak hukumkan pada mereka atau orang yang berakidah dalam perkara tersebut dengan ahli neraka. Sebab apa? Pada diri mereka masih ada keislaman. Sebab tu kita menghukum ahli bid'ah ini ke dalam bab ketegasan, dalam bab bid'ah. Bincangkan tentang bid'ah tersebut, kita kena tegas. Kita tak boleh bila jumpa satu orang bawa satu bid'ah, kita kena bertolak ansur. Kita ada dalil daripada Al-Quran, daripada sunnah, ajaran Nabi, ajaran salafus salih, kemudian diminta untuk kita bertolak ansur dengan orang yang memasukkan ajaran Allah, bawa benda baru masuk ajaran Islam. Tak boleh kita bertolak ansur. Kita nak kekalkan keaslian agama ini. Namun, perbezaan kita dengan mereka pada bab bid'ah tersebut. Bab yang lain, selagi bid'ah mereka tidak menjadikan mereka kufur, bid'ah mereka tidak menjadikan mereka hilang keadilan dalam agama mereka dalam perkara-perkara tertentu, perkara yang masih boleh bersama, kita bersama. Kecuali bid'ah itu bid'ah yang besar, yang mana kesannya membawa pada kerosakan agama. Bid'ah Syiah, bid'ah akidah, yang mana kalau kita terima mereka, hakikatnya kita akan hampir-hampir meruntuhkan agama. Bid'ah-bid'ah yang besar begini perlu kita hajar, kita pulaukan mereka, buangkan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Tapi kalau usulnya banyak yang sama, dan perbezaan itu perbezaan je, tidak ada satu bid'ah pun yang kecil, semuanya besar. Cuma antara bid'ah-bid'ah ni ada level-levelnya. Tak sama satu bid'ah dengan bid'ah yang lain. Kita tak boleh ambil hukuman yang dilakukan oleh ulama-ulama salafus salih terhadap bid'ah-bid'ah yang besar untuk diletakkan pada bid'ah-bid'ah yang berlaku, yang mana ramai yang melakukannya orang awam atau ulama yang cuba perjuangkan sunnah kemudian tersilap. Kita perlu jelas kadar wala, sebagaimana kadar bara' dan benci kita kepada satu perkara bid'ah dan kekufuran itu ada kadarnya, kita pun ada kadar wala kita pada satu perkara yang lain. Jangan sampai kita tak suka dalam satu pemikiran seorang, dalam 4 masalah, 1, 2 masalah, 3 masalah, kita melupakan nilai wala yang patut ada pada dia. Seorang Muslim itu kita benci dan kita sayang dengan kadar hak dan batil yang ada daripada dia. Ada kebenaran yang dibawa, kita sayang, kita sokong, kita bersama. Ada kebatilan yang bawa, kita tolak dan kita musuhi dengan kadarnya. Dalam keadaan kita tegas dengan perkara-perkara bid'ah dan sebagainya, jangan sampai kita melupakan adanya kadar keislaman yang ada padanya, kadar kebenaran yang ada padanya. Perlu adil. Perlu adil. Ada bid'ah yang perlu kita jauhi, kita tolak, kita ada sebahagian daripada mereka terlibat dengan bid'ah kerana jahil, tak tahu, perlukan bimbingan. Boleh diubah, boleh disampaikan hak. Mereka ingin, dan sebahagian mereka adalah prinsip mereka prinsip sunnah, nak ikut sunnah. Tapi itulah yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Sunat ni makcik. Jadi kita ada bezakan sunnah dengan sunat. Istilah Melayu lah, sunnah dengan sunat. Bila dibincangkan, jangan gaduh-gaduh bab sunat. Bid'ah-bid'ah begini, bid'ah-bid'ah dhafiyah yang ada pada masyarakat kita tak boleh
jadikan itu sebagai asas untuk kita hajar dan buang dan perlu kita adil, dan bab ini perlu kepada perbincangan yang khusus, spesifik, dan perlu kita nilai satu persatu siapa yang patut kita wala dan siapa yang patut kita bara'ah daripadanya, wara'. Sebab tu kita ada apa? Kita ada bab al-adawah, kita bab al-mu'adah wal muwalah atau al-wala' wal bara'. Al-mu'adah, permusuhan. Al-muwalah, persaudaraan. Al-mu'adah, orang yang kita patut mu'adah namanya adu, musuh. Al-muwalah, orang yang patut kita bagikan wala adalah wali. Jadi wali lawannya adu. Musuh dan wali. Adu dan wali. Kadar mana? Kadar kebenaran yang ada padanya. Kita wala padanya kadar kebenaran yang ada. Kita mu'adah. Kita bermusuh dengan kadar kebatilan yang ada padanya. Apa itu bermusuh? Jangan orang orang curi kita pergi bunuh. Tak boleh. Jangan orang tersilap solat kita pergi lempang. Ada kadarnya lah. Kadar. Setiap kesalahan itu kita musuh dengan kadarnya. Orang yang salah, kita perlu betulkan kadar kesalahannya. Kalau dia menyebarkan kesalahannya, kita hentikan dengan kadar kemampuan. Dan kalau dia kuat, dia bermusuh dan mempertahankannya, kita pun kuat pertahankan hak dengan kadarnya. Jadi kesalahan itu pada kadarnya. Apa yang berlaku sangat menyedihkan sebahagian daripada kita. Dalam belajar bab al-wala' wal bara', mereka hanya lihat kepada bara', tidak lihat kepada wala'. Sehingga kan tak boleh bezakan permusuhan yang diisytiharkan oleh ulama salafus salih terhadap Ibn Abi Daud dan yang seumpama dengannya diletakkan kepada sebahagian ulama Islam yang ada pada zaman kita, yang kita tak boleh kategorikan dengan kategori tersebut walaupun kita tahu mereka silap dalam manhaj tertentu, perkara tertentu, berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah pada tempat tertentu. Tapi kita tak boleh bergembira di atas kematian mereka. Kita tak boleh bermusuh sehingga meletakkan mereka seolah-olah setaraf dengan musuh-musuh Islam. Berbeza walaupun ada bid'ah padanya. Belajar agama perlu tahu. Kita belajar daripada syahadah, bab syahadah. Kita belajar beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan qada dan qadar. Kita belajar segalanya secara detail daripada bab setiap bab. Kita belajar rububiyah, uluhiyah, asma sifat sampai pada semua bab. Habis semua bab, kita belajar tentang bab perkara yang membatalkan iman. Kemudian kita belajar beza antara ahli sunnah dan juga beza adian antara agama, beza antara firaq. Belajar semua dah tahu detail segala perbezaan dan kadar perbezaan tersebut. Baru hujung kita belajar siapa yang patut kita wala dan siapa patut kita bara' dengan kadarnya. Kalau tak belajar kadarnya begini, berbeza, ya berbeza, salah, ya salah, tapi kat mana? Salah, perbezaan pada manhaj, ya perkara itu boleh kita katakan salah, kita perlu isytiharkan, tapi kadar mana yang ada? Takkan satu kesalahan di hujung dalam bab tertentu boleh membatalkan segala kebaikan yang ada. Sehingga ada mengisytiharkan kegembiraan di atas kematian seorang Muslim. Anda tanya pada salah seorang daripada orang ini, anda cakap, kalau antum kategorikan fulan dan fulan, katalah, ana jujur, ana jarang cakap dia, jarang tak pernah cakap pun. Dr. Rizal Qardawi. Ana kata bagi yang bergembira atas kematian beliau, walaupun ana jujur, ana banyak berbeza
dalam belajar, dalam qaul bab-bab tertentu. Tapi kita tahu kadar perbezaan tersebut. Kita bantah sebahagian pandangan, tapi kita tahu kadarnya. Kita bantah seseorang itu, kita tahu kadar mana. Kita bukan berarti bantah, kita benci, ajak pun. Tak, kita bukan bermusuh. Bermusuh dengan pemikiran yang salah dalam perkara tertentu. Okay. Kita nak kategorikan beliau sebagai apa? Orang yang kita nak hajar, orang yang kita nak pulau dan sebagainya, sama ada dalam kategori al-maghdubi alaihim atau ad-dallin. Al-maghdubi alaihim, alim yang orang alim tapi jahat. Ad-dallin, orang jahil tapi nak cakap tentang agama. Sekarang ni beliau nak letak kat mana? Jahil? Tak mungkin seorang jahil boleh dilantik dalam pelbagai majma' fiqh. Tak boleh kita gerikan, tak mungkin jadi mufti di sebuah negara yang meletakkan manhaj salafus salih sebagai manhaj negara. Bab politik lah. Qatar berbeza dengan Saudi, itu cerita politik, biarkan. Tapi bab agama, mereka meletakkan manhaj salaf sebagai asas kepada akidah yang dipegang oleh negara. Tak mungkin kita kejadikan sebagai orang jahil. Kalau nak kata jahil, dia jahil. Orang yang kata, oh Yusuf Qaradawi ni jahil, dia jahil. Ana bukan nak pertahankan. Orang kata tak boleh puji ni malak. Bukan sebab, kalaulah antum tidak berperangai begini, kami tak akan sebut dia malak. Tapi oleh kerana adanya yang melampau dalam membenci sebagainya, maka perlu ada kita tegur untuk balancekan. Bukan anak ajak untuk baca buku-buku beliau yang ada kesilapan-kesilapan yang kita sebutkan. Bukan ajak untuk mengiktiraf fatwa-fatwa beliau yang menerima fatwa-fatwa yang mengajak kepada memberontak kepada sebahagian kerajaan. Bukan kita sokong, tak. Itu perlu kita highlightkan. Tapi bila ada sampai ke tahap kebencian yang tidak menyebabkan kebaikan sehingga tidak adil, kita perlu berlaku adil. Nak kata jahil, beliau seorang yang jelas, seorang alim. Dan anda tanya pada seorang kawan ni, dia kata alim. Okey. Jadi tinggal pula kalau alim, dia alim jahat ke alim baik? Dia nak rosakkan agama ke atau dia orang yang baik tersalah? Kalau nak kata dia rosakkan agama, kita dah hukum isi hatinya. Adakah dia seperti Ibn Abi Du'ad? Adakah dia sama seperti Wasil bin Atta'? Adakah dia sama seperti Jaham bin Safwan? Atau tokoh-tokoh bid'ah yang lain? Tidak lain, tidak bukan kita seorang alim yang tersalah, yang tergelincir, yang tersilap. Bukan kita nak ajak supaya melupakan kesalahan, tidak. Bila alim tergelincir, bermuamalahlah dengan kadar kegelinciran yang ada, terangkan, zahirkan kalau ada keperluan. Kesilapan yang ada, terangkan. Bukan untuk mengajak, untuk benci, tapi untuk hak. Adakah kita beri walak penuh? Tidak. Walak dengan kadar kebaikan yang ada. Kesilapan tetap kita katakan silap. Yang salah perlu kita tegaskan. Mengajak pada penyatuan antara ahli sunnah dengan menyamakan dengan ahli kalam dan sebagainya, kita bantah. Tapi kita tahu kadar perbezaan masalah-masalah yang dibincangkan. Bukan kita pukul rata satu benda kata manhaj ahli bid'ah saja, hukumkan dengan hukum ahli bid'ah dengan yang tidak ada nilai dalam agama, atau orang yang bid'ah-bid'ah yang dihukumkan kufur oleh ulama salafus salih. Hatta bid'ah kalam. Tak sama kita hukumkan ilmu kalam yang ada pada zaman salafus salih dengan ilmu kalam pada zaman sekarang. Walaupun sama, dia teruk. Dan anak yang tegaskan kita lawan ilmu kalam.
Tapi kadar manusia yang bermanhaj, zaman dulu, ahlul kalam pada zaman salafus salih, mereka memang lawan ahlul hadis. Mereka bawa yang lain, mereka memang lawan. Quran tak nak terima. Al-Quran, dalil-dalil sunnah, tak boleh terima sunnah. Kita hanya terima mutawatir, jelas sebut. Kenapa? Begini dan begitu. Mereka bantah, tolak. Dan kebanyakan ahli bid'ah pada zaman sekarang, mereka jahil dengan ilmu kalam itu sendiri. Mereka hafal kaedah-kaedah kalam. Jadi kita perlu tahu kadar perbezaan. Walaupun mereka di kalangan tokoh-tokoh tertentu, tapi ada syubhah yang ada pada mereka. Sebab tu perlu kita tahu kadar. Berbeza boleh berbeza, tapi tahu kadar. Nak tahu macam mana? Ambillah masa tuntut ilmu dulu. Sekarang ni, bila berlaku kematian Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah, masih ada tak mufti-mufti Islam? Masih adakah tokoh-tokoh salafus salih? Masih adakah ulama-ulama tokoh ada? Kalau mereka ada, ikutlah mereka. Cukup. Kibar masih ada. Kita ni diam je lah. Dan anak tak bercakap. Tapi bila timbul benda ni dan makin cerita sebagainya, kita takut penghujung yang tidak baik kepada sahabat-sahabat. Ini sekadar komen terhadap apa yang berlaku dengan komen kasih sayang kepada sahabat-sahabat yang ada. Ana yakin semua yang begitu juga orang baik, sahabat-sahabat kita. Tapi kita kata, ambillah masa untuk kaji semula, tengok berlaku dengan adil. Tidak bererti salah seorang pada tokoh yang kita segani, keluarkan kenyataan, kemudian kita terima bulat-bulat. Kita tahu, kalau mereka ada orang hukumkan Qaradawi sebagai khawarij. Khawarij dengan siapa kalau dia mufti negara? Yang kat Saudi, Saudi lah negara dia. Kat Qatar lah negara dia. Kenapa nak hukumkan, kenapa nak wajibkan orang Qatar taat dengan pemerintah Saudi? Kenapa nak wajibkan Saudi taat dengan pemerintah Qatar? Tiap-tiap negara ada pemimpin yang taatlah dan patuhilah undang-undang dan arahan pemimpin negara masing-masing. Perlu kita lakukan islah antara negara, perbaiki hubungan dan sebagainya. Tak ada hukumkan apa yang ada pada negara lain dengan kalau orang negara tu, pemimpin negara tak ikut kita punya ni, kita hukumkan orang sebagai khawarij dan sebagainya. Banyak kecelaruan yang bukan banyaklah, ada kecelaruan berlaku. Jadi perlu ana cerita umum je lah. Detail-detail sekarang benda yang tak famous jadi famous. Tapi ini sekadar komen yang berkaitan dengan al-wala' wal-bara' yang dicatatkan, yang disebutkan secara ringkas inilah. InsyaAllah. Okey, sebelum kita tutup, kita buka soalan ringkas lah. Buka ruang untuk soalan. Semua dah senyum, tak berani bagi soalan. Jadi kita tutup. Kita sudah. Okay, insyaAllah sampai sini. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.